Kita selalu dengar kisah bahawa Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah. Tapi mungkin ramai yang jarang dengar apakah kisah yang berlaku menyebabkan tahun itu dinamakan sebagai tahun gajah. Sebenarnya dalam episod hari ini kita nak cerita tentang salah satu nama Allah yang sangat utama kerana ia disebut banyak kali di dalam Al-Quran. Ada sebagian ulama menyebut lebih 900 kali nama Allah ini digunakan, iaitu Ar-Rabb. Ar-Rabb. Dan nama ini sangat penting untuk kita faham kerana ia akan menjadi asas hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling foundational. Dan untuk faham perkataan Rabb yang ada multi-dimensional meaning, dia ada beberapa dimensi kepada maksud tersebut, saya fikir dalam kisah yang berkaitan dengan tentera bergajah tu, dia ada satu punch dialogue yang disebutkan oleh Abdul Muttalib yang boleh membantu kita sedikit untuk faham apakah maksud Rabb yang difahami oleh orang Arab juga pada ketika itu. Kalau kita imbas seketika kisah itu, kota Mekah ni dulu adalah kota yang menjadi hub ekonomi dan juga hub agama di dalam rantau Arab itu. Dan kalau kita lihat, mereka ada laluan dagang yang memintas laluan sutera di atas di kawasan utara. Rihlat asy-syita'i was-saif itu mereka akan pergi ke Syam. Mereka dapat akses barangan dagang yang datang daripada benua Eropah dan juga Asia Tengah. Dan mereka akan bawa turun ke kota Mekah. Kemudian mereka juga ada laluan dagang yang mereka turun ke selatan sampai ke Yaman, di mana di situ mereka memintas laluan dagang laut, barang-barang yang datang daripada benua India dan juga Afrika bertemu di situ dan dibawa naik ke kota Mekah. Dan juga mereka ada Kaabah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi tumpuan untuk ibadah haji dan umrah, yang mana pada ketika itu juga pelbagai barangan dibawa dari pelbagai tempat untuk didagangkan di kota Mekah. So itu menyebabkan kota Mekah ni satu kota yang sangat makmur, kaya raya. Dan di Yaman ada seorang raja yang baru saja naik ke tahta. Dan dia cemburu dengan kemakmuran yang ada di kota Mekah. Dia pun bina satu gereja yang boleh kononnya menggantikan prominence of Kaabah tu. So dia bina satu gereja namanya Qulais, dengan harapan dia nak tarik orang yang pergi ke Kaabah turun ke Yaman, ke Qulais yang dibinanya, sebuah kompleks gereja yang mungkin besar. Dan ada seorang daripada kota Mekah yang pergi dan telah membuat sesuatu yang menghina Qulais, menyebabkan Abrahah menjadi sangat marah dan dia kerahkan tentera untuk menyerang kota Mekah, especially nak robohkan Kaabah. Dan dia juga memperkenalkan satu kita panggil kenderaan ataupun jentera perang yang baru yang tidak familiar di kalangan orang Arab, iaitu gajah. Dibawa daripada Habsyah, daripada Afrika. Dan dengan gajah tu senang je lah dirobohkan rumah yang dibuat daripada tanah liat dan pelepah-pelepah tamar ni. Sampai dia di sempadan Kaabah, dia buat satu kawasan kemah besar dia, dibuat singgahsana dia, dan dia kerahkan tentera dia untuk merampas harta benda ternakan orang-orang kota Mekah pada ketika itu. Dan dia tunggu di dalam singgahsana dia untuk bertemu dengan pemimpin utama daripada orang Mekah yang akan datang dan negotiate dengan dia. So siapakah pemimpin utama orang Mekah pada ketika itu? Abdul Muttalib, datuk kepada Nabi SAW. Datuk Nabi SAW ini, Abdul Muttalib, pergi untuk menghadap Abrahah, dan disebabkan karisma, aura kepimpinan dan perwatakan Abdul Muttalib ini, bila dia masuk ke dalam kemah besar Abrahah itu, Abrahah pun secara spontan berdiri kerana kekaguman dia terhadap Abdul Muttalib. Dan dia expect perbincangan itu akan berada di level untuk negotiate keselamatan dan perlindungan Kaabah tu. Tapi bila Abdul Muttalib datang, dia kata apa? Aku datang dengan hanya satu request. Aku nak balik unta-unta aku yang telah dirampas oleh tentera Abrahah. Dan Abrahah terkejut. Ish, apa ni? Aku respect kau. Kau datang minta unta. Kau tak faham ke aku datang ni nak robohkan Kaabah?
nak musnahkan hub ekonomi dan agama rantau Arab ni. Dan pada ketika itu Abdul Muttalib memberikan satu punchline. Dan punchline itu yang kita nak rujuk untuk kita faham makna Rabbun. Apa Abdul Muttalib kata? Abdul Muttalib kata, Ana Rabbul Ibil. Aku ini Rabb kepada Ibil. Walil baiti Rabbun. Dan adapun untuk rumah itu, iaitu Kaabah itu, dia ada Rabb dia. Yahmi. Dia akan jaga. Dia akan lindungi. Dan Abraha rasa begitu tercalar ego dan membuat kemarahan dia, dan dia pun mengeluarkan arahan untuk menyerang. Dan as we say, the rest is history. Kita boleh baca surah Al-Fil untuk kita lihat bagaimana Allah perlakukan tentera bergajah yang datang dan cuba nak merobohkan Kaabah pada ketika itu. Dan perkataan Rabbun yang digunakan ini, kalau kita lihat, dia sangat-sangat penting. Okay, nanti di hujung nanti kita akan lihat bagaimana apabila kita memahami dan memaknai perkataan Rabbun ini, dia akan memberikan kita satu foundational relationship yang paling penting antara kita dengan Tuhan. Okay, so apakah maksud Rabb? Rabb ini dia rangkuman beberapa sisi makna. Yang pertama Al-Khaliq, yang kedua Al-Malik. Dia yang menciptakan dan dia memiliki secara penuh. Kan, kita ada barang yang kita cipta tapi kepemilikannya belum pasti, sama ada kita ataupun ia dikongsi ataupun bila dijual ia menjadi milik orang lain. Tetapi dalam konteks Rabbun, Allah yang mencipta dan dia memilikinya sepenuhnya dan hak miliknya hak milik kekal. Kan, kalau kita driving nampak billboard dia tulis ni nak jual rumah ni hak milik kekal. Tapi kita tahu dia ada timeline sebenarnya. Kita mati habislah pemilikan tu akan berubah kepada orang lain yang mewarisinya. Atau kita mungkin tengah jalan akan terpaksa jual. Ia tidak menjadi hak milik kekal. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki semua ciptaannya secara kekal tanpa ia dikongsi dengan siapa pun. Dan dia bukan hanya mencipta dan memiliki, dia juga mudabbir. Dia mentadbir, menguruskan semua keperluan dan perjalanan proses. Bukan hanya manusia tetapi daripada alam ini, kalau kita lihat planet-planet, bintang, cakrawala, sampailah ke serangga dan cacing di dalam tanah, semuanya di dalam tadbir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bukan hanya memiliki, mencipta, mentadbir, dia juga merupakan murabbi yang ensures the growth of his creation. Dia memastikan pertumbuhan, development, growth. Kan murabbi ni datang daripada akar kata tarbiyah juga, yang mendidik. Kan? Dan dia juga as-sayyid yang memiliki authority penuh. Misalnya kita kalau memiliki sesuatu barang, belum tentu kita ada authority penuh. Contoh kalau kita memiliki kereta sport yang boleh drive 200 km sejam, tapi kita tidak ada authority untuk drive 200 km per sejam. Sebab bila kita lebih je 110, kalau ada kamera atau ada traffic police, kita dah dikira langgar undang-undang dan kita akan disaman. So kita tak ada full authority. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia menciptakan, dia memiliki, dia menguruskan, dia pastikan growth, dan dia juga memiliki hak kuasa penuh untuk berbuat sesuka hatinya. Masya Allah. Dan belum habis lagi ni, dimensi-dimensi ni. Dia juga mun'im. Dia memberikan kecukupan kepada ciptaannya itu walaupun dia tak deserve, ciptaannya tak deserve hadiah dan pemberian-pemberian tertentu, tapi dia tetap akan bagi. Dan dia juga muslih yang akan menjaga, membaiki, reform ciptaan-ciptaannya. Dan yang terakhir Al-Qayyim, yang akan memastikan keseimbangan dan kestabilan ciptaannya. So itu serba sedikit makna-makna yang terangkum dalam perkataan Ar-Rabb. So bila kita fikir betul-betul, kadang-kadang dia terjemahkan sebagai Tuan, Master, The Lord. Dalam konteks manusia ni, bila kita hidup dalam socio-economic status kita dalam kalangan manusia, kemuliaan, keutamaan seseorang diukur dengan apa? Dengan pangkat dan gelaran yang dia ada. Misalnya kalau dalam dunia akademik, kalau dia ada PhD, dia dapat pangkat doktor, dia naik lagi jadi Profesor Madya, jadi Profesor, kemudian Profesor Ulung, Emeritus dan seterusnya lah. Saya pun tak pasti setinggi mana ia boleh pergi. Dan dalam konteks lain, misalnya Datuk,
Datuk Seri, walaupun ada orang yang beli kan, tapi bila dia ada pangkat tu, dia dianggap utama dan dimuliakan dalam masyarakat lah. Kemudian Tan Sri, sampailah ke level Tun dan sebagainya. Dalam konteks hubungan sesama manusia, pangkat-pangkat kita sebutkan tadi adalah aspek penting untuk kita ukur dia sebagai keberjayaan dan keutamaan. Tetapi dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, status yang paling mulia, yang paling tinggi bagi seseorang untuk dicapai ialah abd, iaitu hamba. Sama sekali berbeza dengan konteks manusia tadi. Abd, hamba ni duduk paling rendah sekali. Dilayan memang dilayan bukan seperti manusia. Dikerah, disakiti, tidak memiliki hak, tidak memiliki suara. Tapi dalam konteks kita dengan Tuhan, semakin kita menjadi abd, mengabdikan kehidupan kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan kita yang paling tinggi, iaitu Rabb, pada ketika itu kita mencapai status yang paling utama. Sebab tu apabila Nabi SAW dipuji oleh Allah SWT, Nabi juga dipuji dengan menyebut bahawa dia adalah abd kepada aku. Abdullah adalah satu kedudukan yang sangat mulia untuk dicapai oleh kita. Jadi bila kita berdoa, kita memanggil wahai Tuhan, ungkapan yang paling banyak digunakan dalam doa-doa di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis ialah Rabb. Kerana misalnya ada ulama yang menyebut, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tahap cinta yang paling mendalam dan hubungan yang paling rapat antara hamba dengan Tuhan adalah melalui ubudiyah, mengabdikan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan yang menciptakan kita. Dia menciptakan, dia menguruskan, dia mentadbir, dia melindungi. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai the one who is in absolute control of every aspect of existence. Allah mempunyai macam mana nak sebut ni, kawalan penuh, kuasa penuh, dan dia adalah Tuhan, Rabbul Alamin. Dan Rabb itu dirujuk kepada beberapa aspek. Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Tuhan punya langit dan bumi. Rabbul Arsh, Tuhan punya Arash. Dan ada banyak lagi bagaimana Allah SWT menggunakan. So yang pertama tu, dengan kita faham Allah itu sebagai Rabb dan kita sebagai Abd, kita akan berusaha mengabdikan sepenuhnya diri kita kepada kehendak Allah, dan itu akan diterjemahkan dalam kemanisan beribadah. Dalam kemanisan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, kita mesti dapat merasakan kewujudan Rabb dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah kita memanggil nama Rabb ini dalam doa-doa kita. Sebab tu doa-doa Quran banyak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, Rabbi habli min ladunka mulkan, Rabbana hablana min azwajina. Dan banyak, sangat-sangat banyak doa yang diseru menggunakan nama Rabb. Dan menariknya, ironinya, kita menyebut siri podcast kita ni ini sebagai wahai Tuhan. Cuma ada ulama yang menyebut apabila memanggil nama Rabb, kebanyakan waktu diterus Rabbi ataupun Rabbana. Dia tak ada ya tu, wahai tu tak ada. Sebab nak membawa maksud kedekatan, kerapatan hubungan itu antara seorang hamba dengan tuannya. Jadi Ramadan ini sama-sama kita memaknai dengan lebih mendalam bahawa kita bangga, kita rasa mulia kerana Allah pilih kita daripada kalangan manusia yang menjadi Abdullah. Ataupun dalam bahasa Arabnya, kalau orang-orang perempuan, Amatullah, yang mengabdikan seluruh kehidupannya kepada kehendak tuannya, iaitu Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.